Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. A very good morning to everyone. Is the live session okay? Saya first time nak try guna live pegang handphone sambil memegang handphone. Tapi saya tak pegang lah. Ya, ada pemegang handphone ni. So nak try satu suasana baru, kita buat live kat luar. Biasa saya buat live dalam office. Dalam office tu dia macam rasmi sikit lah, dia official sikit kan. So kalau dalam office tu maybe sharing-sharing yang bersifat formal, yang bersifat rasmi kan. Cumanya suara saya okey ke tuan-tuan puan, boleh dengar dengan baik ke? Ini tak apalah, the first step is always the most difficult kan. So biasalah untuk awal ni kita rasa janggal, rasa galat, rasa tak selesa. Because first time, kalau dalam office tu senang je, tekan komputer tu pap terus dia on je. Macam ni kita nak try guna handphone live direct daripada handphone saya dekat luar. Dekat kawasan luar rumah saya ni. Right, so is my voice okay tuan-tuan puan? How's everybody doing? Is everybody okay? Suara saya okey boleh dengar dengan baik. Dia orang kata kalau buat live kat luar ni, buat sharing lah kan, sambil kita buat sharing. Kadang-kadang tu sambil bawa kereta, kita terfikir nak buat sharing something kan. So kita kena pakai tu, ada satu gadget tu kita letak kat tengkuk ni kan. Tapi yang ni tak apa, hari ni tak ada lagi. Alright, so Haris Kumar, thank you very much. Yes, voice okay. Zack Zikri, how are you doing? My brother Zack Zikri, boleh dengar dengan baik? Okay, Tuan Faizul Property, thank you very much for attending. Faizul Property, insyaAllah kita punya sharing nanti. Tengah tunggu kahut. Mana ada kahut pagi-pagi ni? Thank you lah brother. Alright. Okay, Waalaikumsalam Puan Nur Aslinda Rasib. Okay, fantastic. Everybody doing okay? Alhamdulillah. So I hope that everybody can hear my voice clearly, boleh dengar dengan baik. Yelah, sekali-sekala kita nak jugalah suasana ataupun aura kan. Aura berada di luar sambil buat live kan. Saya kena biasakan lah. So nak biasakan tu, yang biasa tu yang awal tu lah kita rasa tak biasa, kita rasa tak selesa. Namun kalau kita dah biasa buat, dan insyaAllah should be okay lah. Nampak gelap sikit sir? Alright, gelap sikit tu itu biasalah. Saya ke gelap sikit? Oh, saya gelap sikit tu pasal baru ni pergi dive. Pergi dive ni melibatkan pantai. So bila melibatkan pantai ni, dia punya cahaya matahari tu tinggi lah sikit. Saya rasa saya tak adalah gelap sangat, cuma mungkin pencahayaan dekat luar ni kurang sikit kot. Alright, my brother Zack Zikri, thank you very much. Alright, Tuan Halim, alamak legendary Ren dah masuk lah. Abang Halim kita, Waalaikumsalam. Yep. Ini seorang lagi legend ni. Ini orang lama ni, perunding hartanah ni. Tuan Fairuzi Abdullah, Waalaikumsalam. Cahaya keimanan kurang kot. Mungkin wuduk saya tadi dah habis. So dia dah kurang sikit lah. Kena ambil wuduk baru lah. Right, Puan Nur Aslinda, berkenan betul tengok pokok-pokok tu. Alhamdulillah. Ini projek kecil-kecilan isteri saya ni. Dia buat usahawan. Dia usahawan bromeliad. Tu. So untuk Puan Nur Aslinda, kita tengok sikit lah itu dia. Alhamdulillah. So dengan izin Allah izinkan untuk ada ruang tanah sikit kat sini. So hajat isteri tu kan, kita kan jadi seronok kan kalau ahli keluarga kita gembira, ahli keluarga kita seronok. So Alhamdulillah Allah izinkan untuk kami ada rumah corner lot ni, rumah teres corner lot. So dengan saiz corner lot tu sesuai lah untuk isteri memenuhi hobi interest, hajat dia untuk buat sedikit landscape. Itulah kan. So konsep dia bromeliad lah. Alright. Okay. Thank you very much. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Haji Ahmad Firdaus. Oi, ini semua pagi ni legend semua ni. Ini semua orang hebat-hebat ni. They start early in the morning. Okay. Baik, cahaya keimanan. Waalaikumsalam Hanif Hassan. Ya, Waalaikumsalam Abang Hanif. Alright. Tuan Amin Rostam pun ada. Okay, Waalaikumsalam tuan. Okay, Muhammad Farid. Waalaikumsalam. Alright, pokok tu jual kak. Nak order beritahu lah. Alright, okay. Ada yang jual. Semalam tuan-tuan puan semalam, just to share lah before we go to our sedikit inspirational sharing pagi ni. Niat saya lah bila saya dapat peluang beli rumah corner lot ni kan,
Asalnya owner tu minta saya agent untuk jual. Itu antara beauty jadi agent hartanah ni lah kan. So owner tu sebalik rumah saya juga. Corner ni apa, satu lorong yang sama. Saya rumah asal saya rumah end-lot. So owner tu contact saya, "Man, tolong jualkan man rumah I kan. I nak jual lah kan." Okey, saya pun kata lah, "Okey, tak apalah, saya cuba jualkan." So pergi tengok rumah dia tu, tanah besar kan. It's about 6,000 square feet size of land lah. So cakap rumah kan, doktor nak jual rumah dia. Bang, kita try lah beli kan. Mana tahu ada rezeki kita. Kita pun doa lah, ya Allah, kalau rumah tu jadi baik dunia akhirat keluarga kami, mudahkanlah kan. So try lah. So saya cakap doktor, sebelum saya cari buyer, saya cuba try apply loan dulu. Okey, doktor pun kata okey. Alhamdulillah, dipendekkan cerita, Alhamdulillah. So dapatlah rumah ni. So niat saya tu masa ada ruang tu, rumah tu kan rumah corner kan. So ada ruang sikit, ada tanah sikit tu, saya buat office. So Alhamdulillah extend sikit dia jadi office lah. So bila dah ada office tu, semalam adalah team yang datang. So saya memang niat untuk peluang orang datang belajar lah kan. Kadang-kadang orang ajak kita jumpa kat luar nak belajar. So kadang-kadang limitation masa apa semua. So kalau kat rumah ni senang, anytime boleh datang. Malam pun tak apa kan, datang nak belajar apa-apalah, pasal kewangan ke, pasal property investment ke. Kalau nak perancangan kewangan, ada tu datang nak belajar pasal perunding hartanah sebagainya kan. So kalau kat rumah senang kan, sampai lewat malam pun tak apa, pasal saya dekat rumah saya. So jadilah apa, ruang semalam. Semalam ada satu group integrated project paper. Dia orang nak prepare proposal kepada developer. So semalam dia datang tu dah belajar habis dekat sejam tu. So nak balik keluar tu, ni nak ceritanya sampai sini lah. Nak balik keluar tu, dia lalulah dekat kebun wife saya ni. So dia tak boleh tahan, dia rasa bersalah lah kalau balik tu tanpa bawa balik bromeliad satu. So sudah elok memang wife jual pun, panggil lah wife keluar. So belilah. So dia tak beli satu lah tuan-tuan, dia beli 5. So bagus kan begitu kan. So kalau tuan-tuan puan, Alhamdulillah, siapa yang mungkin ada yang berkeinginan nak jumpa saya, nak belajar pasal perancangan kewangan, property investment, nak belajar pasal perunding hartanah, insyaAllah kita ada ilmu sikit, pengalaman yang Allah sulamkan dalam usia saya ni. Saya berbesar hati untuk sentiasa buat sharing lah. Okay, so Alhamdulillah. So let us focus on our sharing for today. Pagi ni tuan-tuan puan, saya nak sharekan satu kisah, adalah sedikit inspiration lah, something yang kita boleh jadikan panduan pada kita dalam kehidupan kita. Tak kisahlah, dia bukan berkait rapat dengan usahawan saja, bukan businessman saja. Malahan bagi mereka yang bekerja pun okey, Alhamdulillah kan. Because why? Dia berkait rapat dengan rezeki. Okey, kisahnya begini. Saya baru ni saya pergi satu kursus intensif for business owners lah. Namanya Presiden. Nama kursus tu Presiden, ditemakan sebagai Presiden, anjuran funnel ego. Kalau tuan-tuan puan pernah dengar, dia punya mentor dia tu, dia punya CEO, iaitu Tuan Haji Fahdi Ghazali dan juga Tuan Syarifuddin. So very well organised team, dia anjurkan kursus tersebut. So ramailah business owner yang pergi kan. So bila dalam kursus tersebut, dipendekkan cerita, dia jemput salah seorang legend di Malaysia, seorang usahawan, namanya Tuan Haji Ali Hassan. Tuan Haji Ali Hassan ni siapa? Iaitu pemilik rangkaian kedai sukan, iaitu Al Ihsan. Very interesting, very fantastic. Saya biasa tengok orang buat sharing tau. Saya biasa tengok legendary business owner yang menjadi panduan, inspiration kepada kita lah. Kita pun business owner kan. So I like to take their principles. Tactical tak banyak beza sangat, because strategi ni lebih kurang sama je. You buat marketing, you approach orang, you buat hard sell, you buat soft sell dan sebagainya. I like to hear dia punya prinsip. Itu yang menjadikan sharing kita pada pagi ni lah. So dia pun share. So very very calm person, very orang kata tenang orangnya. So dia pun tak kelang kabut, dia pun start sharing lah. So sepanjang sharing dia tuan-tuan puan, dia berbalik kepada tiga prinsip yang dia pegang, yang sehinggakan Al Ihsan mempunyai lebih 200 rangkaian seluruh Malaysia. Dan tahun lepas saja, we're talking about pandemic, tahun lepas kan, 2020, salesnya mencecah 400 juta. So these are very extraordinary numbers lah. Kalau kita businessman, we're talking about 1 million, 2 million kan. But this kind of numbers ni, numbers dia 400 million. So besar lah So kita sebagai businessman, yang kita panggil sebagai businessman kecil-kecilan ni, yang we're talking about tak sampailah beratus-ratus juta tersebut kan, dia punya sales lah, revenue dia kan. So we like to hear lah. Kalau dari segi strategi, tactical tu tak banyak yang luar biasa, tak ada pelik pun. Tapi kita nak dengar prinsip lah. So saya suka dengar prinsip. Prinsip ni maksudnya apa, pegangan.
apa yang dia pegang sehingga kan Allah izinkan rezeki yang sebegitu sekali kan. So dia pun start sharing. Mula tu dia start sharing dengan asal usul lah bagaimana dia bermula daripada a small 10 kali 10 square feet kedai sukan. Kan kalau dalam shopping mall tu kan kadang-kadang kita lalu dekat satu lorong tu kan ada kedai-kedai kecil-kecil kat tepi-tepi tu kan. So asalnya begitu, 10 kali 10. So dia niatkan dia nak jadi satu penjual alat sukan yang boleh memenuhi orang yang tak mampu. Kan contohnya kalau nak pergi kepada kedai premium nak beli satu kasut Adidas, ni dia cerita sendiri ni. Satu kasut mungkin RM100. Contoh kan RM100. Tapi kalau dengan dia RM100 boleh beli 4. Contohlah begitulah kan. So dia seronok. Ni nak cerita ni dia punya energy power tu. Dia seronok yang menjadikan big why pada dia, yang menjadikan inspiration energy pada dia setiap hari, iaitu menggembirakan orang. Dia gembira tengok seorang ayah kan bagi tahu dia, kata Ali, aku kalau beli dekat kedai sana aku dapat satu pasang aja untuk anak aku. Kan untuk anak aku seorang. Tapi beli yang aku dapat 4 pasang. So seronok pandang kan. So anak-anak dia seronok. So keseronokan orang lain tu menjadi kekuatan pada dia. So sebagai permulaan pun saya dah kata wow, ini something yang menjadi sebagai satu panduan kita whatever we do in life. Kita bukanlah lihat pada, yelah, we talking about duit tu sebagai result. Duit tu along the way, apa yang Allah akan hadirkan dan izinkan untuk kita perolehi. Tapi what's the objective? Kenapa kita buat sebenarnya? So dia share lah, saya buat ni sebenarnya asasnya untuk saya memenuhi dan membantu orang mendapat pakaian sukan pada harga yang okey, pada harga yang murah lah kan, berbanding dengan premium outlet. So itu je niat dia. Dia seronok tengok orang dapat bawa balik kasut, anak dia boleh main bola, anak dia ada seluar kan, ada tight, ada stokin yang mampu. So keseronokan itu menjadi kekuatan pada dia, bukan duit tu. Ni yang saya selalu pesan ni, something yang betul. Duit ni saya tak dapat nafikan lah, kita lah tak dapat nafikan yang ia adalah satu keperluan, tapi dia bukan satu hala tuju. Kalau letak duit hala tuju dekat situ, ni pesan dia. Kalau kita letakkan duit sebagai ultimate ni, iaitu aku nak 1 juta, aku nak 2 juta. So that's where kebimbangannya ialah kita akan buat apa-apa yang tak elok sekali untuk dapat duit tu. Because why? Hala tuju kita nak duit tu. Rasuah lah, sogok, tipu kan, barang kita quality A, quality C, kita kata quality A. Because why? Objektif kita nak duit. So kalau itu menjadi objektif kita, bahaya. So dia kata tukar balik. Dia katalah, wahai business owner semua, tukar balik. Kenapa kita jadikan bisnes tu sebagai reason kita untuk dekat diri kita dengan Allah. Saya jadi macam lain macam lah kan. Dia sharing kan, jadikan sebagai platform kan. Duit tu jangan sekali-kali menjadi kebimbangan. Allah tahulah bagaimana. Jangan campur urusan Allah untuk Allah hadirkan result daripada usaha kita tu. So kita buat bisnes kenapa? Jadi buat bisnes tu kerana kita nak dekatkan diri dengan Allah. Buat bisnes tu kerana kita nak hadirkan kebahagiaan pada orang lain. Faham tak? Dia punya cara susun tu kan. So menjadikan saya, contoh kan, macam kami dalam dunia perundingan tanah kan. So jadikan seharian kita buat bisnes sebagai perundingan tanah tu, betul tak dapat nafikan, at the end of the day kita akan dapat komisen yang sesuai untuk ekonomi keluarga kita lah. Tapi the point is that, nak beritahu yang kita buat tu kerana kita nak sampai ke satu darjat yang dengan hadirnya kita, orang boleh dapat rumah yang baik untuk dunia akhirat dia. Gitu. Kan seronok kita jadi macam, okey tak apalah, dia mungkin rumah tu tak sesuai, Allah tak izin, tak apa, saya carikan rumah lain. Macam itulah lebih kurang lah kan. Dia punya jadi semangat juang yang tersendiri. Kalau komisen menjadi semangat juangnya, dia akan jadi cepat penat. Dia akan jadi kerisauan kepada kita tipu kan, rumah tu patut saiz 5,000, kita kata saiz rumah tu 7,000 kerana nak bagi jadi. Abang tak? So kat situ bahayalah. Okey, at the end adalah tuan-tuan, dia pun share kan, apa 3 prinsip yang dia pegang daripada awal Al-Ihsan sebagai satu kedai kecil 10 kali 10 tu sampailah sekarang mempunyai rangkaian lebih 200 outlet seluruh Malaysia kan. So apa yang dia pegang daripada dulu sampai sekarang yang menjadi kekuatan Al-Ihsan, dan sehingga ke sekarang ni Al-Ihsan telah, dia punya shares telah dibeli oleh Allah, apa nama dia, Inspira something lah, tak ingat lah, tapi a big fund company lah. Alright, so saya just nak tengok sambil-sambil kalau ada soalan dalam tu. Ya, waalaikumsalam tuan-tuan puan, selamat pagi dan waalaikumsalam kepada semua yang komen. Thank you very much for joining saya punya session sekejap pagi ni, about 20 minit cukup lah. Setiap pagi saya cuba untuk
disiplinkan dan budayakan. Saya mulakan sebelum saya masuk kerja ataupun pergi kerja kan, saya nak buat something sharing kan, supaya kita belajar sesuatu kan. Jangan worry lah, saya buat kajian, tengok apa semua, saya share kan. Begitulah kan konsep kita dalam kehidupan. So dia pun cerita balik, so 3 perkara yang dia pegang daripada dulu, daripada kecil sampailah sebesar-besar sekarang. Dan dulu dia ceritalah sikit susah payah dulu dia lalukan, iaitu dia cuba nak dapat financing daripada bank. Sebagai alasan ialah dia perlukan financing, perlukan capital yang lebih besar supaya senang untuk dia grow, supaya senang untuk lebih maju kan, lebih progress. Tapi bank tolak. Masa itulah tahun 90-an dia ceritakan, bank tak faham. Masa itulah kan pegawai tu tak faham potensi dalam bidang sukan. Dia tak faham, dan tengok pula sebagai seorang Muslim yang datang zaman-zaman tu kan, usahawan-usahawan Muslim tak ramai lagi. So bank tak rasakan confident yang dia boleh pergi jauh kan. So dia kata tak apalah, sedih dia kan, dia pun angkat tangan doa, kata tak apalah, sekarang belum masanya lagi. Dia katalah waktu tu kan, so dalam keadaan yang nak masuk shopping mall, tuan-tuan, ada satu kisah ni yang menjadi saya ingat sangat tau. Kisah dia tu kan, dekat Kuantan siapa tahulah dekat Kuantan ada satu shopping mall ni, nama dia Berjaya Mall something lah dekat Kuantan kan. So waktu tu Alisan nak masuk tau, nak buat buka outlet lah satu kat dalam tu. So happen to be that the retail manager ataupun the rental manager lah, pegawai pengurus yang menguruskan sewaan dalam shopping mall tu kan. So happen to be that pengurus tu bagi tahu dia lah, bukan tak nak terima Al-Ihsan sebagai salah satu outlet sukan dalam mall ni, tapi ada 7 outlet lain kata. Ni dia macam 7 outlet tu dia buat kartel, dia kerjasama. Dia kata kalau Al-Ihsan masuk, kami tak nak masuk. Dia jadi begitu pula kan. Ini dia punya cerita lah kan. So dekat shopping mall tu dia pun jadi sedih lah kan. Dia punya manager update dia, dia kata Allah sedih lah macam ni, jomlah sama-sama masuk, sama-sama berniaga kan dekat shopping mall tersebut. So 7 lagi lawan 1 kan. Macam mana saya nak buat tangan ni, 7 lawan 1 kan, macam tu lah. So 7 outlet sukan yang lain ni berpakat bagi tahu dekat manager tu, kalau you terima Al-Ihsan masuk, kami tak nak masuk. Kami tak nak masuk. So dia sedih lah, dia pun bagi tahu manager dia tak apalah, dah Allah tak izinkan. Ni nak kata ni, bila dia berpegang kepada keyakinan yang satu dan menjadikan 3 prinsip dia tadi, kekuatan dia untuk tidak heran lah dengan itu. Dia terlalu banyak magic. Dia kata banyak sangat magic dia nak share, dia cuma share beberapa lah. So antara magic dalam bisnes dia yang berlaku ialah, tengok so oleh kerana mall tersebut tak terima dia sebagai salah satu outlet yang dibenarkan untuk menyewa dalam shopping mall tersebut kan. So manager dia pun cari, yalah mall tu tak dapat. So apa dia dapat? Dia dapat apa tau tuan-tuan? Dia dapat satu shop lot dekat tepi shopping mall tu. Shopping mall tu besar, tepi tu ada shop lot. So dapatlah corner 2 unit, corner dan juga sebelah corner kan 2 unit pada sewaan 30%, iaitu 70% lebih murah daripada dalam shopping mall. Dalam shopping mall common sense-nya trafficnya tinggi kan. So yang ni dia ambil shop lot tepi shopping mall tersebut. And happens to be that shop lot tersebut yang 2 unit yang gabung tu, corner dan juga tu, adalah shop lot unit yang sales paling tinggi dalam Malaysia untuk Al-Ihsan di Kuantan. Maksudnya kan, so outlet di Kuantan ni lah yang menjadikan sales dia paling tinggi dalam Malaysia. And happens to be that, ini magicnya lah aturan Allah kan. Magicnya iaitu keajaiban perancangan Allah ialah, apa berlaku, shopping mall tu dah tutup. Dia kata kalau lah Allah izin dia masuk dalam keadaan itu, maksudnya dalam keadaan shopping mall tutup, tak ada orang, dia rugi apa semua, tapi magicnya Allah susunkan, Allah izinkan dia buka dengan usaha dia yang murni tu, untuk bagi orang yang merasa memakai pakaian sukan yang premium tapi pada harga yang biasa. So Allah izinkan untuk dia buka 2 unit dekat shop lot sebelah tu. Menjadi magic dia. So dia katalah tuan-tuan puan, businessman sudah tentu banyak magic akan berlaku dalam bisnes kita bila kita yakin dengan prinsip bisnes kita. Alright? Okay, last kali tuan-tuan puan, saya nak sharekan 3 prinsip yang dia kongsikan. Dan 3 prinsip ni tuan-tuan puan, masa tu Tuan Haji Ali ni dia bawa flyers tau. Dia buat flyers lah, pamphlet kan. Okey tuan-tuan puan, tolong edarkan. So adalah staff Analivo tu tolonglah edarkan. Saya ingatkan flyers tu bercerita pasal promo kasut ke, ataupun ada year end sales Al-Ihsan ke, ataupun apa harga supplier ke sebagainya kan. Saya ingat kayak gitu. Tuan-tuan puan tahu tak, bila saya dapat flyers tu, apa ada dalam tu? Iaitu 3 prinsip dan 3 hadis.
Ah, tiga prinsip bisnes Al Ihsan, iaitu dia punya owner tu Tuan Haji Ali, dan juga tiga hadis. Apa dia tiga prinsip? Tu saya kata macam ini manusia luar biasa yang saya boleh jadikan sebagai idol lah, saya boleh jadikan sebagai tauladan dan benchmark. Kalau kita sebagai businessman ingin ada satu benchmark yang living legend, itu contoh dia. Right. So apa tiga prinsip dia? Dia kata kejayaan Al Ihsan hari ini berdasarkan berpegang kepada tiga prinsip ini. Yang pertama, sentiasa baik dengan ibu bapa. Dia bagi tahu tuan-tuan puan nak berjaya, pegang tiga prinsip ni, insya-Allah Al Ihsan dah buktikan kami dah sampai ke peringkat yang kami tak pernah fikirkan pun. Satu peringkat yang Allah izinkan terlalu hebat lah. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Tolong tulis dekat ruang komen takut ada yang tak perasan dan sebagainya kan yang masuk kemudian kan. Nombor satu apa dia? Sentiasa baik dengan ibu bapa. Itu Tuan Haji Ali jaga sangat. Jaga sentiasa apa? Dia sentiasa jaga mak ayah dia. Satu yang pertama Yang kedua apa dia? Kita pendekkan lagi 5 minit Yang pertama, sentiasa baik dengan ibu bapa. Macam mana pun dalam sehari usahakan juga untuk menggembirakan mak ayah kita. So kalau kata kita nak jumpa sukar dan sebagainya, so kita telefon pun cukup dah. Okay, satu. Yang kedua, apa yang dia jaga adalah solat awal waktu. Alamak. Kan dah terasa jugalah kan kita. Yelah, Alhamdulillah, solat 5 waktu tu insya-Allah tak ada masalah. Tapi nak kena jaga awal waktu. Ini hujah dia, ini pegangan dia. Kalau kita letakkan Allah itu lambat, maksudnya biarlah bertemu dengan Allah pada waktunya kan, solat kan. So kalau kita letakkan Allah tu pukul 3, pukul 3.30, so dekat situ Allah akan letak kita pada waktu yang kita letakkan Allah. Macam itulah dia punya hujah dia tu kan. So utamakan Allah, macam mana sekalipun utamakan Allah dahulu. Yang kedua, yang ketiga ni, this is the best part. Prinsip yang ketiga, apa dia? Iaitu banyakkan bersedekah. Sedekah ni ialah without saya explain pun tuan-tuan puan boleh faham dan tahu kan kekuatan sedekah kan. Tapi saya suka point dia ni. Dia kata kalau jumpa orang kita sedekah, contoh kan. Jumpa orang kita sedekah, contoh. Kan? Contoh kita jumpa dekat shopping mall ada makcik cleaner satu kan dengan sapu-sapu tu, kita sedekah kat dia. Bila kita sedekah kat orang ni tuan-tuan puan, dia marah tak? Pernah tak kita sedekah kat orang tu marah kita balik? Oi, apa kau bagi duit aku ni? Oh, macam tu lah kan, maki kan contoh. Ada ke tak ada? So orang akan senyum, orang akan gembira. So secara kajian pun meletakkan bila orang gembira, kita pun gembira. Dan yelah, kajian ni banyak hormon kita yang power akan keluar dan sebagainya. Kita akan rasa diri kita ni fulfill, kita akan rasa we are living at the fullest. Kita berasa dalam kehidupan kita yang penuh manfaat. Itu dia punya keseronokan lah, bersedekah kan. So antara yang dia sharekan adalah mak ayah dia dah mati. Last sekali tuan-tuan, conclusion dia kan, mak ayah saya dah mati, tapi saya akan cuba untuk terus berbakti supaya dia berada di satu tempat yang arus pahalanya berterusan. Satu peringkat kita punya sedekah, kita punya manfaat ni tuan-tuan, kita punya sentuhan manfaat kebaikan ni, satu peringkat kita bila tak ada besok-besok, ni conclusion dia lah bila kita tak ada besok-besok, satu peringkat, contoh, dia buat contoh best tau. Dia tanyalah Tuan Fadi kan, Tuan Fadi bagi nama anak seorang. So dia sebut Daniel lah. So Daniel, tapi dia suka Kadir. Tuan Ali kata saya suka Kadir. Okay, tak apa. So yang saya kenal Daniel. Pasal saya buat kebaikan kepada Daniel. Okay, tiba-tiba saya berada dalam kubur esok-esok, tiba-tiba Kadir hantar pahala kat saya. Saya kata, Kadir ni siapa? Rupanya Kadir ni anak Daniel. Nak bagi tahu sampai ke peringkat kita dapat pahala daripada mereka yang orang yang kita tak kenal pun. Abang tak kan nak bagi tahu rantaian kebaikan yang kita tinggalkan itu. So itu yang menjadikan kesungguhan, dan saya tengoklah satu energi yang luar biasa daripada seorang insan yang bernama Tuan Haji Ali Hassan, iaitu pemilik rangkaian sukan Al Ihsan. So it's a very fantastic sharing tuan-tuan. So saya harapkan dia menjadi satu panduan, pedoman dan juga kebaikan untuk tuan-tuan dan puan semua. Satu last saya ingatkan.
Al Ihsan masa dia masuk mall sebelum dia jadi premium dia dapat unit-unit yang berada dekat center of traffic kan. Biasanya diletakkan dekat tandas, biasanya dekat tingkat 4, ujung-ujung gelap dan tu kan. Adalah Al Ihsan kat situ kan. Tapi oleh kerana sambutan Al Ihsan yang Allah izinkan dalam keadaan sambutan tu sampai orang beratur panjang kan. So menjadi orang komplain lah dekat shopping mall, kenapa letak dekat tandas, kenapa letak unit ni dekat gelap macam tu. Susahlah kami nak beli barang, kalau tidak kami tak datang. Macam tu lah. Sampaikan unit manager tu mengalihkan dia kepada tempat yang premium depan-depan. Kalau tuan-tuan puan perasan dekat shopping mall besar sekarang ni, kalau tengok premium outlet kedai sukan outlet kan dekat dalam shopping mall dan sebagainya tu, Al Ihsan tidak lagi berada dekat tandas dan sebagainya. Alright, so begitulah laluan sedikit sebanyak daripada seorang yang saya panggilkan sebagai muallim, tuan guru saya lah. Very inspired, dan saya harap tuan-tuan puan saya berjaya untuk memberikan sedikit rantaian inspirasi pada tuan-tuan puan daripada kisah Tuan Haji Ali Hassan, iaitu pemilik Al Ihsan rangkaian sukan terkemuka di Malaysia. Okay, Alhamdulillah. So tuan-tuan puan, is everybody okay? Everybody learn something? InsyaAllah kalau semua learn something, can I have some thumbs up and love? Gitu. Alright, banyak komen ni, so saya lebih fokus kepada penceritaan tu. So tak apalah, komen-komen biasa-biasa je kan. Tak ada soalan Ini lebih kepada slot inspirasi dan juga motivasi lah. Lagi-lagi kalau tuan-tuan puan adalah businessman kan, yang sangat memerlukan kekuatan luar biasa, bukan sahaja untuk berjaya tapi untuk terus berjaya. So dengarkan dan ingatkan balik kisah ataupun 3 prinsip Tuan Haji Ali Hassan tu sebagai kekuatan pada kita, InsyaAllah. So pagi esok nanti, malam ni saya cuba buat kajian sikit siapa kita punya inspirasi pada pagi esok. So jumpa anda tuan-tuan puan, InsyaAllah pagi esok jam 9 pagi macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, all the best.